Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Faizah binti Muhammad Saleh ingin membentangkan kertas kerja yang bertajuk Pengalaman dan Impak Pengajaran Bahasa Arab atas talian. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya, iaitu saya bernama Siti Faizah binti Muhammad Saleh, berasal daripada Pasir Putih, Kelantan. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Desa 2, Bandar Country Home, Rawang, Selangor. Saya merupakan guru bahasa Arab yang telah mengajar selama 3 tahun. Abstrak bagi tajuk saya ialah pengajaran atas talian bukan lagi satu fenomena baru dalam dunia pendidikan di Malaysia. Hal ini kerana multimedia merupakan salah satu cara penyampaian yang boleh merubah cara pengajaran guru walaupun berjauhan dan tidak bersemuka. Saya memilih tajuk ini kerana saya ingin membincangkan tentang pengalaman saya sebagai guru bahasa Arab dalam menyampaikan pengajaran kepada murid. Kertas kerja ini juga membincangkan tentang impak positif yang saya dapat melalui pengajaran atas talian semasa COVID-19. Pengenalan bagi tajuk saya iaitu bahasa Arab dianggap sebagai satu bahasa yang paling tua dan sentiasa berkembang dari satu masa ke satu masa. Sistem pendidikan di Malaysia yang menjadikan pendidikan bahasa Arab adalah bahasa kedua di Malaysia adalah sangat wajar kerana terdapat beberapa keistimewaan dalam mempelajari bahasa Arab, iaitu Bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran dan juga bahasa agama kita. Yang kedua, kita dapat memahami isi Al-Quran kerana setiap hari kita akan membaca Al-Quran dan akan memahami isi Al-Quran sekiranya kita mempelajari bahasa Arab. Yang ketiga, bahasa Arab ini merupakan bahasa yang kuat dan ringkas. Yang seterusnya, dalam mempelajari bahasa Arab, kita dapat mengetahui istilah-istilah yang sentiasa digunakan dalam bahasa Arab. Dan keistimewaan yang terakhir ialah kita sebagai guru dapat menarik minat murid untuk bercakap dengan menggunakan bahasa kedua ini, iaitu bahasa Arab. Penguasaan 4 kemahiran asas utama amat penting bagi murid, iaitu pertama sekali, kemahiran mendengar, maharatul istima'. Yang kedua, kemahiran membaca, maharatul qiraah. Yang ketiga, kemahiran menulis, maharatul kitabah. Dan yang terakhir ialah kemahiran bertutur, maharatul kalam. Kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling penting dalam mempelajari subjek bahasa Arab. Tambahan pula, sekiranya ia melibatkan di atas talian. Hal ini adalah kerana pada peringkat permulaan pembelajaran bahasa, seseorang murid akan banyak melakukan aktiviti mendengar. PKP baru-baru ini menyaksikan pelbagai sektor terjejas dan diarahkan tutup, termasuk institusi sekolah. Berikutan itu, proses PDP di sekolah dikendalikan secara maya melalui sistem e-pembelajaran. Sepanjang tempoh PKP, guru melaksanakan PDP melalui pelbagai aplikasi maya untuk berhubung dengan murid. Antara perkongsian bahan pengajaran guru dengan menggunakan pelbagai pelantar, antaranya ialah Google Classroom, Google Meet, video melalui YouTube dan sebagainya. Dengan ini, perkara utama yang ditekankan dalam objektif guru ialah kemahiran mendengar. Sebagai contoh, guru menjadikan aplikasi WhatsApp sebagai platform untuk mencapai kemahiran mendengar dan menjadikannya proses pembelajaran lebih terbuka dengan adanya respon dari murid. Yang kedua, iaitu kemahiran membaca. Kemahiran membaca merupakan salah satu sumber pengetahuan dan asas pembentukan diri ke arah memperoleh ilmu pengetahuan. Seperti yang dinyatakan oleh Kamaruddin Hussein, kepentingan membaca didefinisikan sebagai menyuarakan tulisan, mengambil isi dan fikiran yang tertulis dan memahamkan kandungannya. Pengalaman guru dalam memantapkan kemahiran membaca diterapkan melalui penyediaan kuis pengukuhan seperti aplikasi Kahoot,
kuisis dan sebagainya. Kebanyakan aplikasi boleh dimasukkan audio guru sebagai panduan kepada murid untuk menjawab soalan. Setelah tugasan bahasa Arab diberi, murid dikehendaki menghantar tugasan dengan menggunakan video atau audio melalui pelantar Google Classroom, WhatsApp ataupun Telegram. Guru juga dapat menyemak bacaan yang dihantar betul ataupun tidak dengan memberikan markah ataupun tugasan atau memberi teguran secara terus walaupun tidak bersemuka. Kemahiran yang ketiga iaitu kemahiran menulis yang dikenali juga sebagai sebagai maharatul kitabah. Kemahiran berbahasa yang perlu dikuasai oleh murid selain mendengar dan membaca iaitu kemahiran menulis. Sebagai contoh, ketika waktu PKP dilaksanakan, guru bahasa Arab banyak memberi latihan kepada murid tentang bagaimana cara untuk menulis huruf hijaiyah kepada murid tahun 1. Guru menyediakan video dan disertakan dengan huruf hijaiyah putus-putus sebagai latihan atas talian. Setelah itu, murid akan menghantar gambar atau video cara penulisan mereka kepada guru untuk semakan. Bagi murid tahun 2 dan 3 pula, guru menyediakan satu tugasan berbentuk eksperimen dan aktiviti yang lebih mencabar. Aktiviti ini memberi ruang kepada murid untuk meneroka kemahiran menulis. Sebagai contoh juga dalam tajuk anggota keluarga dalam tahun 2, murid diminta mencari gambar ahli keluarga mereka dan membuat satu hierarki susugalu keluarganya. Mereka diminta menamakan gambar-gambar tersebut dengan perkataan bahasa Arab. Melalui aktiviti yang disediakan oleh guru seperti ini, murid akan mencapai 2 kemahiran serentak iaitu kemahiran membaca dan menulis. Penggabungan beberapa kaedah pengajaran dapat memberi kefahaman kepada murid serta dapat memastikan aktiviti pengajaran berjalan lancar, menarik dan menyeronokkan murid dalam memahami isi kandungan pelajaran. Dan yang terakhir, kemahiran bertutur yang juga dikenali sebagai maharatul kalam. Ia merupakan salah satu kemahiran yang melibatkan proses output yang mana seseorang murid perlu menggunakan semula pemerolehan bahasa yang untuk dituturkan semula. Salah satu teknik yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan kemahiran bertutur atas talian melalui latihan berinteraksi dua hala agar wujud keyakinan untuk bertutur dengan berkesan dan baik. Setelah dilaksanakan beberapa tugasan yang mencapai objektif dalam ketiga-tiga kemahiran berbahasa, guru menjalankan pengajaran dengan menggunakan Google Meet untuk melatih kemahiran berkomunikasi. Pada awal perbincangan Google Meet, guru memulakan dengan perbualan seharian seperti bertanya khabar. Sebagai contoh, kaifa halukum, ma ismuka, assalamualaikum dan sebagainya, dan perkataan yang sering digunakan di dalam bilik darjah untuk membiasakan mereka dengan suasana PDP atas talian. Antara aktiviti lain yang guru laksanakan atas talian ialah murid diminta menghafal perkataan dalam bentuk nyanyian, bersoal jawab dengan orang sekitar, membaca dialog dan bermain permainan bahasa melalui kuis yang diberi. Seterusnya yang saya ingin bentangkan ialah impak pengajaran bahasa Arab atas talian. Yang pertama sekali, impaknya kepada murid ialah dapat membantu murid berinteraksi dengan lebih mudah, terutamanya dari segi pembelajaran bahasa dan mendapatkan informasi bermanfaat dalam pelbagai format. Yang kedua, dapat menjadikan murid lebih bermotivasi, berinisiatif dan meningkatkan tahap pembelajaran. Seterusnya ialah lebih memudahkan murid mengakses bahan pada bila-bila masa dan mana-mana tempat. Dan yang terakhir ialah golongan remaja yang terdedah kepada teknologi pada usia muda lebih terdorong untuk melibatkan diri dalam perkongsian maya.
Sebagai kesimpulan yang dapat saya berikan sepanjang tempoh PKP ini ialah pengajaran atas talian memberi nafas baru kepada guru untuk memperbaharui kaedah pengajaran tradisional kepada pengajaran dua hala. Pendekatan yang digunakan sepanjang tempoh PKP ini adalah pendekatan yang lebih memfokuskan kepada murid untuk memenuhi keperluan mereka seiring dengan kemajuan negara, serta dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan tinggi dalam pelbagai bahasa yang dipelajari, terutamanya dalam subjek bahasa Arab. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.